Bismillahirrahmanirrahim. Sempena sambutan Hari Maulidur Rasul hari ini. Salam junjungan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah yang terus menjadi idola kepada berbilion-bilion manusia kerana menjadi pemimpin yang amanah kepada seluruh alam di zaman baginda. Pakcik-makcik Otok Arum. Isu politik paling panas di dunia akhir zaman ini adalah Tun M. Semakin nyanyuk merasakan dirinya adalah Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Kesian, sangat kesian. Saya melihat Tun M di usia 100 tahun. Syok sendiri, delusion, sakit mental, angau dan mengigau di siang hari. Tun M ingat dialah Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya hari ini. Yang baru sahaja mengeluarkan kenyataan mahu membuat rombakan kabinet di Putrajaya. Tun M yang amat saya hormati, cover-cover sikit perasaan nyanyuk tu Tun M. Cover-cover sikit kepala otak nyanyuk tu. Bikin malu legasi politik Tun M dan 7 keturunan Tun M dalam Malaysia. Tun M, mari saya tolong sedarkan Tun M daripada gejala-gejala penyakit nyanyuk yang semakin kronik dalam diri Tun M. Tun, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah tidak pernah melantik Tun M untuk jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Tun M perlu terima satu hakikat. Orang yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh majoriti rakyat, yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya adalah musuh ketat Tun M, anak murid Tun M bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun M yang amat saya hormati, pergi jumpa doktor sakit gila, doktor nyanyuk cepat-cepat. Teruk Tun M penyakit nyanyuk ini. Jangan cuba menafikan penyakit kronik dan kritikal ini Tun M. Kerana saya cukup-cukup berasa lucu dan lawak di hati apabila Tun M mengeluarkan kenyataan rombakan kabinet di Putrajaya perlu dibuat. Siapa Tun M nak memberi arahan kepada menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri kabinet untuk dirombak? PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang absah di Putrajaya pasca PRU 15, tidak mahu membuat rombakan kabinet. Tetapi pelik bin ajaib, Tun M yang semakin nyanyuk beria-ia syok sendiri nak buat rombakan kabinet di Putrajaya. Parah, sangat parah pakcik-makcik Otok Arum. Tun M yang kita hormati ini memang nyanyuk tahap 10. Dia ingat dia masih menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Tun masih ingat? Tun sudah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan 33 juta rakyat dan pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan seluruh dunia pada tahun 2020 lalu. Mungkin Tun M sudah terlupa peristiwa berdarah ini. Tun M memancung kepala sendiri, tembak kepala diri sendiri, bunuh diri sendiri di hadapan saya dan rakyat. Tun M gulingkan kabinet kerajaan sendiri sehingga Tun M menjadi nyanyuk, semakin nyanyuk, jadi gila, mahu merombak kabinet di Putrajaya. Wake up Tun M, sedarlah daripada tidur mimpi lena dan nyanyuk ini. Anda sedang diketawakan
oleh 33 juta rakyat. Zaman Tun M sudah berakhir selepas Tun M menyentuh Jufazli Syih Ahmad, the biggest red line dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Tun M, saya tahu Tun M sangat sayangkan jawatan Perdana Menteri. Sehingga Tun M sakit hati melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berjaya mengekalkan jawatan Perdana Menteri ke-10 dan masih tidak mahu membuat rombakan kabinet kerajaan di Putrajaya. Tun, setiap perangkap percaturan kuasa yang Tun M susun ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim, hakikatnya sudah menghancurkan legasi politik Tun M yang kini hilang segala-galanya. Selepas Tun M menangkap saya, menyerbu saya, jam 3 pagi pada tahun 2019 lalu, perang besar ini disaksikan oleh seluruh dunia, Tun M. Tangan-tangan gaib politik Malaysia, tangan-tangan gaib politik seluruh dunia menyaksikan perang besar kita. Dan hasilnya, I'm nothing to lose. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan depan mata saya Tun M jadi gila dan semakin nyanyuk hari ini. Tak boleh terima kenyataan. Tumbang dan hilang jawatan Perdana Menteri. Buat kali keempat berturut-turut. Tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan kini tahun 2023 tahun keempat. Tun M terus kempunan dan berputih mata, tak dapat menjadi Perdana Menteri ke-10 sehingga jadi nyanyuk nak merombak kabinet kerajaan di Putrajaya sedangkan Tun M tidak ada kuasa, pangkat dan jawatan lagi di Putrajaya. Tun M, saya tidak pernah lupa Tun M melobi untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga di hadapan saya. Tun M dan orang-orang Tun menyatakan saya adalah orang bodoh, orang gila, ting kosong. Tetapi saya hairan, Tun. Orang gila, tin kosong, orang bodoh ini yang Tun M label sejak perang besar 2019 lalu. Tun M terhege-hege melobi untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Hasilnya, sial, cukup sial, Tun. Saya memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak lagi ikut master plan politik Tun M untuk mengangkat Tun M menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Sehingga Tun M semakin nyanyuk nak buat rombakan kabinet di Putrajaya dalam keadaan Tun M bukan Perdana Menteri. Saya tahu kekalahan yang sangat teruk ini sangat memalukan legasi politik Tun M. Sehingga Tun M mempunyai dendam politik kesumat yang sangat besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Agong, kepada Jufazli Syih Ahmad dan rakyat yang menghancurkan legasi politik Tun M sampai pupus dan hancur buat selama-lamanya hari ini. Tun, 7 hari 7 malam Tun culik saya. Tun torture saya. Tun ugut saya. Tun beli semua orang di negara ini untuk menghancurkan hidup saya. Tetapi akhirnya kun fayakun, bukan saya yang hancur, Tun M. Saya tak hilang apa-apa jawatan. Tetapi saya menyaksikan Tun M jadi gila dan semakin nyanyuk. Hilang jawatan Perdana Menteri dan tak boleh terima kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berjaya mencapai puncak kuasa sebagai Perdana Menteri ke-10 yang tidak mahu membuat rombakan kabinet di Putrajaya. Tun M, you syok sendiri. You bertepuk sebelah tangan. Sebab itu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, tangan-tangan gaib politik Malaysia, tangan-tangan gaib politik seluruh dunia tidak mahu lagi melantik orang tamak, orang gila, orang nyanyuk, penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang yang berlagak jadi Tuhan untuk jadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya. Kebenaran adalah tetap kebenaran, Tun. Dan kebenaran ini memang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar sehingga mengguncang percaturan kuasa dunia. Tun M yang amat saya hormati,
I'm still survive. I'm still alive. I'm still free. And I'm still win on this battle, on this war. Anda menyaksikan Tun M mengheret saya dalam percaturan kuasa tarik tali ini sejak tahun 2016 sehingga tahun 2023. Sejujurnya Tun M, saya tidak berminat untuk bermain tarik tali dalam percaturan kuasa ini kerana saya tidak ada agenda politik dunia untuk menjadi Perdana Menteri atau menjadi Menteri atau menjadi YB atau menjadi ahli parlimen di Putrajaya. Ketahuilah Tun M, saya hanya menjalankan amanah Allah dan amanah rakyat, bahawa menyampaikan syahadatul haq, menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin-pemimpin perompak, penguasa, penyamun, penyangak yang mahu menghancurkan watan dan rakyatnya. Perlu untuk diajar, diketuk kepalanya dan ditarbiah setiap hari. Niat baik saya ini, saya tidak pernah bermusuh dan berdendam dengan Tun M. Tetapi Tun M terancam dengan generasi baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tun M tidak menyangka ada satu makhluk hamba Allah yang lebih berkuasa daripada Tun M dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Dan orang itu adalah Chu Fazli Shah Ahmad. Adakah ini kebetulan? Seorang rakyat biasa, rakyat marhain, rakyat miskin, orang muda, orang belia boleh menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak yang maha kaya raya dalam mahkamah dalam Putrajaya. Bersekongkol semuanya 4 Perdana Menteri perompak itu menzalimi seorang rakyat marhain bernama Chu Fazli Shah Ahmad di satu negara Malaysia yang menjadi perhatian seluruh dunia. Tetapi orang ini tidak mati, tidak masuk penjara dan masih hidup bebas, semakin berani bersuara, berjaya menghancurkan legasi politik Tun M. Sampai Tun M jadi gila dan nyanyok, syok sendiri. Tun M ingat Tun M masih jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Game is finished. Game is over Tun M. Anda suka ataupun tidak, Tun M sudah berjaya menghancurkan diri sendiri di hadapan saya. Kerana Tun M tak sedar apabila Tun cuba menghancurkan saya di hadapan tangan-tangan rakyat politik Malaysia, di hadapan tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia, di hadapan 33 juta rakyat. Tun M menyampaikan satu mesej yang cukup jelas. Tun M gali lubang kubur sendiri, hancurkan legasi politik diri sendiri, dan sembelih kepala diri sendiri untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkan diri sendiri Tun M. Tun M yang mencari nahas, mencari balak dan malapetaka sendiri, menyentuh saya dalam percaturan kuasa ini hanya kerana Tun M tidak boleh menyangka kehebatan kuasa Allah mencipta Chu Fazli Shah Ahmad. Dan Tun M tidak menyangka ada orang muda yang tak takut mati, tak takut masuk penjara, tak takut miskin, dan tidak takut hancur masa depannya untuk menyelamatkan agama bangsa dan negaranya. Sehingga hari ini, saya masih berdiri tegak Tun M. Saya menang di hadapan Allah, di hadapan pencatur-pencatur kuasa di negara Malaysia dan seluruh dunia. 4 Perdana Menteri perompak maha zalim yang bersekongkol menangkap saya, tumbang terguling-guling secara domino, secara bergilir-gilir, diketawakan oleh 33 juta rakyat. Kemenangan saya ini, anda nak sembunyikan dalam sejarah politik dunia, silakan. Tetapi saya akan terus bersuara menggegarkan percaturan kuasa dunia Tun M. Tun M perlu tahu, kesilapan Tun M dalam percaturan kuasa ini adalah Tun M berlagak jadi Tuhan di hadapan saya. Tun M memang hebat, mempunyai kabel dewa-dewa politik seluruh dunia, mempunyai kekayaan trilion-trilion US dollar hasil merompak harta dan khazanah negara Malaysia sehingga hari ini bersama 7 keturunan Tun M. Tetapi Tun, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa melaknat legasi politik Tun M kerana Tun M melangkaui satu red line dalam percaturan kuasa kita. Tun M berlagak jadi Tuhan, maha sombong, maha temberang depan Chu Fazli Shah Ahmad. Sebagai rakyat miskin, sebagai rakyat marhain, Tun M terlupa akan amaran keras Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana pemimpin yang menzalimi rakyatnya,
yang menyusahkan hidup rakyatnya, yang cuba menghancurkan rakyatnya, kun fayakun pasti dihancurkan oleh Allah sekelip mata. Dan ini sudah berlaku untuk tahun 2023. Tun M kehancuran demi kehancuran di depan mata Tun M dan 7 keturunan Tun M. Sehingga Tun M jadi gila, jadi nyanyuk. Mahu membuat rombakan kabinet. Tun M terlupa. Tun M bukan lagi Perdana Menteri di Putrajaya. Tun M bukan Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Perdana Menteri kami adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi ini dan di Putrajaya. Tun M yang amat saya hormati, saya maafkan dan saya ampunkan segala dosa-dosa besar Tun M bersama anak-anak murid Tun M yang bergabung bersekongkol mahu menghancurkan masa depan hidup saya hanya kerana saya tidak berhenti berjuang atas jalan Allah bagi menyelamatkan negara Malaysia, bagi menyelamatkan 33 juta rakyat. Tun M ketahuilah, sekaya manapun Tun M bersama Perdana Menteri perompak lain yang sudah tumbang di Putrajaya mahu membantai saya dalam mahkamah mahupun di luar mahkamah, saya tetap berdiri tegak, setia kepada rakyat Malaysia, setia kepada negara Malaysia, setia kepada raja-raja Islam Malaysia, dan setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang lebih kaya daripada Tun M dan 4 Perdana Menteri perompak lain yang sudah hancur dan pupus di Putrajaya. Tun, saya cukup bersimpati dan kesian. Tun M sebagai orang tua menunjukkan contoh yang buruk kepada generasi kami, kepada orang-orang muda di tanah Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Saya cukup hairan Tun M. Anda sudah jadi kaya raya hasil merompak tanpa henti sehingga umur mencecah 100 tahun. Tetapi Tun, saya juga cukup kesian. Tun M tamak semakin tamak dengan harta wang tipu-tipu haram di dunia ini yang tak boleh bawa mati dalam lubang liang lahat kubur anda. Tun M, anda adalah Perdana Menteri paling lama dalam sejarah dunia dan sejarah Malaysia. Anda adalah oligarki politik dan elit politik yang sangat berkuasa dalam sejarah dunia. Tetapi saya pelik Tun, kenapa anda semakin gila dengan jawatan Perdana Menteri sehingga Tun nyanyuk, Tun ingat Tun masih jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Syok sendiri nak buat rombakan kabinet di Putrajaya. Sedarlah Tun M, dunia sudah jauh bergerak ke hadapan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghancurkan Tun M. Sehingga di usia 100 tahun ini, Tun M adalah orang tua yang dapat kami saksikan lebih tamak, lebih gila, mengalahkan Fir'aun yang sudah hancur dihumban ke dalam neraka Jahannam Allah hari ini. Sehingga dirakamkan sejarah itu dalam kitab Al-Quran. Tun, tak ada guna hidup lama di dunia ini 100 tahun. Kalau Tun M menjadi pemimpin elit politik, oligarki politik, kapitalis politik yang sangat-sangat jahat, sangat-sangat zalim kepada diri sendiri. Mungkin Tun M fikir, jika Tun M berlagak jadi Tuhan, jadi Samsing, jadi jahat di hadapan saya, di hadapan Datuk Seri Anwar, Tun M ingat Tun M lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan sesiapa sahaja yang Tun M tidak suka. Tun M dalam sejarah ketamadunan dunia, dalam sejarah ketamadunan manusia, dalam sejarah bumi ini dicipta oleh Allah, tidak pernah iblis, syaitan, dajjal dan konco-konco jahat pengikut iblis menang dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Dan hasilnya Tun M adalah salah satu pengikut dalam kumpulan orang-orang jahat di bumi Allah ini yang hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada PRU 15 sampai tumbang satu persatu parti-parti politik Tun M, iaitu Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional, Kerajaan Iblis, Kerajaan Dajjal, pintu belakang di Putrajaya. Tun M, zaman anda sudah hancur dan pupus oleh Allah selepas Tun M cuba untuk memerangkap saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan konspirasi fitnah liwat. Kebenaran ini tidak boleh disembunyikan dan saya akan terus menjadi saksi hidup bahawa Tun M hancur dan pupus hilang jawatan Perdana Menteri sehingga jadi gila, jadi nyanyuk hari ini.
Kerana Tun M cukup maha jahat, maha zalim. Kantoi memerangkap saya dan Datuk Seri Anwar menggunakan konspirasi fitnah liwat baru sejak tahun 2019. Saya tidak akan lupa sejarah peperangan kuasa kita Tun M. Dan saya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala terus menunjukkan kebenaran dan kemenangan ini untuk generasi kami. Tun M, orang tua lebih banyak makan garam. Tetapi saya cukup kesian. Tun berubah jadi dajjal, jadi iblis, jadi syaitan dalam percaturan kuasa dunia. Hanya semata-mata Tun M terlalu tamak mahu jadi kaya raya, terlalu tamak mahu berkuasa, mahu menandingi kekuasaan Allah yang tidak boleh ditewaskan oleh siapapun dalam sejarah bumi ini dicipta. Apapun Tun M, belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Belum terlambat untuk meminta maaf kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Jufazli Syahmad, kepada 33 juta rakyat. Tun M boleh selamat merompak di atas bumi Allah ini. Tetapi ingat Tun M, kita semua akan mati. Dan Allah memberi amaran terakhir dalam kitab Al-Quran. Selicik dan sehebat manapun seorang pemimpin merompak harta watan dan harta rakyatnya, pasti hancur dan pupus dalam neraka Jahannam Allah. Saya tidak pernah menjadi Perdana Menteri Tun M. Saya tidak pernah menjadi Ketua Menteri Sabah. Saya tidak pernah menjadi menteri dan saya tidak pernah menjadi YB, menjadi ahli parlimen. Maka saya tidak ada rekod yang buruk seperti anda, merompak sehingga umur 100 tahun. Kerana saya bangga menjadi orang miskin yang amanah, yang tabligh, menyampaikan syahadatul haq. Walaupun 1 sen sahaja dalam akaun bank saya Tun M, saya masih hidup di atas bumi Allah ini. Saya masih boleh makan, saya masih boleh berjaya dan menang, menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak maha zalim berlagak jadi Tuhan depan saya, menangkap saya, menyerbu rumah saya, mereka-reka kesalahan jenayah saya dalam mahkamah. Dan saya bangga dengan kemenangan ini, bahawa akhirnya saya dapat saksikan Tun M jadi gila semakin gila, jadi nyanyuk semakin nyanyuk. Tun M ingat, Tun M adalah Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Tun M yang berlagak jadi Tuhan, melawan Jufazli Syahmad, kingmaker baru politik dunia, sehingga Tun M tak boleh terima kenyataan hilang jawatan Perdana Menteri. Delusion, sakit mental. Tun M ingat dia adalah Perdana Menteri ke-10, boleh buat rombakan kabinet di Putrajaya. Tun M, anda gagal menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar Ibrahim hari ini. Kerana anda sudah menghancurkan diri sendiri di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan Nabi Muhammad. Kerana ketamakan dunia, kegilaan Tun M merompak hanya semata-mata untuk menjadi kaya raya, berlagak jadi Tuhan di atas bumi Allah. Penjara neraka Jahannam Allah, kirim salam rindu Tun M. Tun, jika esok lusa Tun M mati, izinkan saya untuk solat jenazah mayat Tun M. Saya maafkan segala dosa dan kejahatan Tun M ke atas saya dan keluarga saya. Tetapi ketahuilah Tun M, mulut berbisa ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak yang jadi gila bersama Tun M, yang jadi nyanyuk bersama Tun M. Tak boleh terima kenyataan hilang jawatan Perdana Menteri di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, Tabik Spring Papa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 kesayangan rakyat, yang terus berkuasa di Putrajaya atas izin kuasa Allah. Ketahuilah, Tun M sudah jadi gila, sudah jadi nyanyuk kerana gagal menggulingkan Kerajaan Anwar Kerajaan Agung dari belakang pintu Putrajaya. Game is over, Tun M. Terima kasih.